السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله يا حكيم يا قدير يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وجعل فيها قرة عين. Kat situ kan? Kita musalli kan? وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين ومعدن أسرار العاشقين وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata qurrata aini, dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati penghulu segala mursalin, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya, Tuhan Nabi di dalam sembahyang, dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Jadi dalam muqaddimah Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Munyatul Musalli, beliau mengatakan, dan Tuhan yang menjadikan, yang mana sembahyang itu ialah tariqil muttaqin, sembahyang ialah jalanan-jalanan orang-orang yang bertakwa. Bila sebut dikatakan orang yang bertakwa, maka jalanan orang yang muttaqin, setengah daripada tanda jalan orang yang muttaqin itu sendiri ialah mendirikan sembahyang. Maka kalau orang itu dikatakan bahawa dia ingin menjadi orang yang muttaqin, tetapi sembahyangnya masih diabaikan, maka belum lagi muttaqin. Sebab apa? Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam awal-awal Al-Quran surah Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada syak ragu-ragunya dan merupakan petunjuk bagi jalanan orang-orang yang muttaqin. Siapakah orang yang muttaqin? Al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama sekali, orang yang muttaqin ini mereka yang percaya, beriman dengan adanya alam ghaib, dengan adanya perkara-perkara yang ghaib. Contoh kita katakan, apabila orang yang sembahyang, maka Allah Ta'ala turunkan rahmat. Rahmat tu tak nampak, benda ghaib. Percaya mereka itu kepada benda perkara yang tak nampak, yang mana walaupun zahirnya tak nampak, tetapi yakin kerana adanya Al-Quran, kerana adanya hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang turunnya rahmat itu di atas orang yang mengingati Allah,
Rasulullah bersabda, zikrul mu'minin tanazzalur rahmah. Orang mukmin zikirnya, ingat orang beriman itu kepada Allah. Ingat kepada Allah ni luas. Ada dalam bentuk sembahyang, ada dalam bentuk belajar, ada dalam bentuk berzikir, ada dalam bentuk bekerja, ada dalam bentuk riadah. Semuanya. Orang beriman apabila setiap kali dia ingat akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, tanazzalur rahmah, rahmat akan turun. Ini perkara yang gaib. Orang yang beriman, orang yang muttaqin, yang pertama sekali dia percaya perkara gaib ini ada. Rahmat ini ada. Walaupun tidak nampak rahmat itu, tetapi boleh dirasai akan rahmat Allah Ta'ala itu wujud, yakin. Yang kedua, wa yuqimunas salah. Orang yang beriman, yang muttaqin ini, ciri-ciri yang kedua ialah mendirikan akan sembahyang. Sebab itu musannif rahimahullahu taala berkata, alhamdulillahilladzi ja'ala salata tariqatal mustaqim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan sembahyang ini merupakan jalanan bagi orang yang muttaqin. Dan sembahyang itu juga wa ja'ala fiha, dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu akan qurrata aini sayyidil mursalin, akan sejuk mata hati penghulu sayyidil mursalin. Nah, sembahyang itu ialah merupakan penyejuk mata hati bagi sayyidil mursalin. Apa maksudnya? Yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyang. Nabi SAW apabila sembahyang, maka sejuk hati Nabi dengan musyahadah, dengan menyaksikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada tuan guru almarhum Tuan Guru Hajillah Lubuk Tapah kata, kalau orang yang mendirikan sembahyang, sejuk mata hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah gembira kepada orang yang mendirikan sembahyang. Rasulullah gembira ada orang yang mendirikan sembahyang berjamaah. Rasulullah gembira ada orang yang mendirikan sembahyang di tempat kerjanya. Rasulullah gembira orang yang sembahyang di rumahnya. Rasulullah gembira orang yang sembahyang walaupun sedang riadah. Rasulullah gembira orang yang sembahyang walaupun dalam sibuk apa-apa saja urusan. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sembahyang ini direct daripada Allah Taala. Satu ibadat yang Allah Taala turunkan direct, Allah Taala beri sendiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat dan sebagainya, itu Allah Taala perintahkan pada malaikat supaya bagi tahu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Taala beritahu pada malaikat, wahai malaikat, pesan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu diwajibkan puasa. Itu kalau puasa. Zakat Allah Taala suruh tunaikan zakat. Haji Allah Taala suruh pergi haji. Tapi kalau sembahyang, Rasulullah sendiri ambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bertuahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kerana adanya ibadah sembahyang. Nampak? Ibadah sembahyang yang Rasulullah terima direct daripada Allah Taala. Maka bila sembahyang ini ialah ibadat yang khususiah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang mengerjakan sembahyang, Rasulullah akan sejuk hati mata memandang. Nah, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat, baginda isyaratkan dengan 5. Nampak? Rasulullah isyaratkan 5 isyarat pada kata jaga kamu sembahyang. Sembahyang itu Rasulullah pesan. Nampak? Sebelum Rasulullah wafat, antara perkara yang Rasulullah pesan ialah sembahyang. Nampak? Rasulullah pesankan supaya umat dia untuk jaga sembahyang. Kata musannif rahimahullah, dan sembahyang itu juga ialah musyahadah akan Tuhannya Allah. Sembahyang itu ialah persembahan kita. Kalau kita buat satu presentation, satu persembahan kepada sesuatu tempat. Contoh katakan kita ada buat
buat persembahan lakonan ke, ataupun apa saja persembahan yang kita buat, walaupun di hadapan itu 1,000 orang yang memandang. Nampak? Yang memandang kita ni 1,000 orang. Kita bila buat persembahan tadi, walaupun pergerakan kita itu sedikit, tapi kita yakin 1,000 orang tu semua sedang memandang. Walaupun dalam 1,000 tu, contohlah kita kata, dalam 1,000 tu bukan 100% pun semua pandang. Ada yang tengah baca handphone, ada yang tidur. Contoh kata, ada yang buat kerja tu, ada yang buat kerja ni. Tapi apabila kita buat satu persembahan, maka seolah-olah kita menyaksikan bahawa yang 1,000 orang ini semua sedang melihat kita. Bila kita menyaksikan bahawa semua ini melihat kita, agak-agak kita nak buat dengan main-main ataupun nak buat dengan serius. Nampak? Kalau kita lah buat presentation, kalaulah seorang je yang pandang kita, tak apalah. Contohlah katakan, kelas malam ni seorang je mengaji. Itu pun seorang tu tidur. Tak, agak-agak ada ustaz tu mengajar lagi. Baca 2-3 baris, wallahualam. Balik rumah, sembahyang isyak pun kat rumah. Nampak? Tapi oleh kerana ramai yang memandang, maka presentation ini bukan masa untuk kamu bermain-main. Nampak? Ini masa persembahan. Bila masuk zon sembahyang ini ialah musyahadah, menyaksikan sebenar-benar penyaksian akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sembahyang ini kita sedang menghadap. Sebab itu dikatakan sembah. Nampak? Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahim Pasir Tumbuh kata, oleh kerana asal perkataan sembahyang ini hanya khususiyah untuk Islam sahaja. Sembahyang ini, perkataan terjemahan sembahyang ini hanya untuk orang Islam saja. Orang bukan Islam kita katakan sembah Tuhan dia, tak dia kata sembahyang. Kenapa begitu? Sebab asal perkataan sembahyang ini ialah ketika mana ulama-ulama Jawi nak menterjemahkan perkataan as-salah. As-salah dengan makna lughatan ialah ad-du'a. Doa ini maknanya dialog, kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang ini, pada segi bahasa Arab pun, sembahyang ini dengan makna bukan kita seorang-seorang. Sembahyang ini bukan makna kita buat seorang-seorang. Sebab tu kalau orang yang sangka, saya sembahyang seorang-seorang, tak ada siapa pun, oi, suul adab. Kita sembahyang, kita menghadap siapa? Bila masa kita tinggal seorang-seorang? Tak ada. Orang mukmin tidak ada berseorangan. Bahkan orang beriman itu sentiasa bersama. Orang beriman itu sentiasa bersama. Bersama apa? Bersama dengan Allah, bersama dengan para malaikat, bersama. Sebab tu allazina yu'minuna bil ghaib, yang kita katakan tadi itu, orang yang percaya dengan perkara yang ghaib. Bilalah kita masuk dalam sembahyang, bila masuk dalam zon sembahyang, maka nak terjemahkan perkataan as-salah itu, ulama terjemahkan sembahyang ini asal maknanya, wahai orang yang beriman, sembahlah oleh kamu akan Tuhan yang Maha Kuasa, sembahlah oleh kamu Tuhan yang Maha Penyayang, sembahlah yang Maha Esa, sembah yang Maha Kuasa, sembah yang Maha Mengasihani, sembah yang Maha Mengasihi, sembah yang Maha Memberi, sembah yang. Oleh kerana sifat kamalat, kesempurnaan Allah Ta'ala terlalu luas, maka terhenti pada yang. Sembah yang. Habis. Ini asal usul perkataan sembahyang. Terhenti di yang itu saja. Oleh kerana sifat kebesaran, musyahadah, menyaksikan sifat kebesaran Allah terlalu luas, maka terhenti pada sembahyang. Habis. Tak boleh nak sambung dah. Sebab apa? Kalau nak sambung, tak habis. Wa in ta'udu, kalau kita nak sifat ke Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala ni tak ada siapa pun yang tahu keputusan berapa banyak sifat Allah Ta'ala. Kalau nak disifatkan memang tak boleh. Setengah ulama kata ada 3,000 sifat Allah Subhanahu wa taala. Takkan kita dah cakap 3,000 sifat tu. Nampak? Bila cakap 3,000 sampai asar tak habis lagi daripada Zuhur. Nampak? Maka orang terjemah ulama singkatkan, terhenti pada sembahyang itu berdasarkan musyahadah, pandangan mata hati terhadap sifat kamalat Allah Subhanahu wa taala yang tak boleh nak sambung, maka terlekat sembahyang. Habis.
Sebab tu almarhum Tuan Guru Haji Rahim kata, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahim kata, sembahyang ini adalah antara perkataan yang khususiyah yang ada dalam agama Islam. Tak boleh guna agama lain. Nampak? Nak guna kata sembahyang, orang-orang ni tengah sembahyang ni, tak boleh. Kena cakap sembah aja. Dia orang tengah sembah Tuhan dia, cakap macam tu. Jangan guna perkataan sembahyang, sebab sembahyang ini hanya khususiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kata musannif rahimahullah, dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Sembahyang itu bunyal Islamu ala khamsin, dibinakan akan agama itu di atas 5 perkara. Sabdaan Nabi SAW, syahadatu an la ilaha illallah, satu daripada 5 ialah menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu ialah pesuruh Allah, wa iqamus salah, setelah daripada syahadah turun kepada sembahyang, iqamus salah, mendirikan akan sembahyang. Nampak? Nabi sabda dalam satu hadis yang masyhur, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sesiapa sembahyang itu, kata Nabi SAW, as-salatu imad. Imad dengan makna tiang pasakan. As-salatu imaduddin, sembahyang itu adalah tiang bagi agama. Tiang agama itu sendiri adalah sembahyang. Faman aqamaha faqad aqamad-din, sesiapa yang mendirikan sembahyang, maka sesungguhnya dia telah mengkukuhkan akan agamanya. Wa man tarakaha, sesiapa yang meninggalkan sembahyang, faqad hadamad-din, maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan akan agama dia. Sebab itu kalau orang yang mendirikan sembahyang, itu tanda orang yang masih mengkukuhkan akan agamanya. Sembahyang yang bagaimana? Sembahyang yang kamil, sembahyang yang sempurna. Nampak? Sembahyang yang sempurna, yang cukup syaratnya, yang cukup rukunnya, yang ada syarat sah, syarat wajibnya, itu sembahyang yang sempurna. Kalau sembahyang yang bermain-main pun masih lagi meruntuhkan agama. Nampak? Sebab itu Allah Ta'ala kata, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail di akhirat nanti ada satu neraka wail, na'udzubillahi min dzalik. Satu neraka yang bernama neraka wail. Neraka wail ini dengan makna neraka yang orang yang buat benda yang sia-sia. Tu wail. Wail ni maknanya benda yang sia-sia, bukan wail ikan paus. Wail ni maknanya benda yang sia-sia. Maknanya dia buat sembahyang, dirikan sembahyang, buat, tapi akhirnya tak ada, bila akhirat kosong, tak ada benda. Ini wail, na'udzubillahi min zalik. Allah Ta'ala kata fawailul lil musallin. Wail itu ialah bagi orang yang mengerjakan sembahyang. Nampak? Kalau kita baca kan, orang sembahyang boleh masuk neraka, jangan main. Sembahyang yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang adalah di dalam sembahyang, ketika sembahyang itu sahun, lalai mereka kepada Allah. Sembahyang yang tak ada isi. Nampak? Sembahyang yang tak ada. Bila sembahyang maknanya dalam hati tu, dalam dan luar sembahyang itu sama. Tak ada beza. Kalaulah di luar sembahyang tengah sibuk fikir pasal makan, bila masuk sembahyang continue balik pasal makan tadi tu dalam sembahyang. Sahun. Nampak? Sembahyang yang tak ada beza. Kalau tak sembahyang pun macam tu, kalau sembahyang pun macam tu. Apa bezanya? Sedangkan bila kita sebut sembahyang ini, la alaqata illa bainaka wa bainallah, tidak ada hubungan kita melainkan antara kita dengan antara Allah. Itu maksud sembahyang. Sembahyang ad-doa, berdoa, maknanya berinteraksi dengan Tuhan. Tapi seolah-olah macam orang yang sedang membuat presentation. Contohlah kita katakan, kalau sebelum daripada presentation dia jenis macam bela, masuk waktu present pun bela juga. Apa beza dia? Ada beza. Orang panggil sahun. Dia ini lalai, buat benda yang sia-sia. Sebab itu bila sebut sembahyang, mestilah sembahyang yang sempurna. Sembahyang yang cukup syarat dia, cukup rukun dia. Oh, cakap memang senang lah. Oh, sembahyang cukup syarat, cukup rukun. Kalau kita tengok dalam syarat sembahyang itu sendiri, terdapat syarat bagi syarat sembahyang.
Nampak? Kita nak mengambil wudu. Dalam wudu ada syarat untuk mengesahkan wudu. Kalau wudu tak sah, menyebabkan sembahyang pun tak sah. Dalam menutup aurat ada tempat-tempat syarat menutup aurat. Kalau aurat terbuka juga, jawapan dia tidak sah. Dalam menghadap kiblat ada syarat menghadap kiblat. Nampak? Dalam membaca Fatihah ada syarat baca Fatihah. Semua ada syarat. Nampak? Sebab tu bila katakan, bila sebut belajar fardu ain, tahsinus solah, memperbaiki sembahyang ini sepatutnya kena setiap hari. Hari-hari kena ada. Nampak? Sebab itulah amalan yang kita buat setiap hari. Sebab itu dulu ada orang buat, arwah Ustaz Nazlan dulu selalu buat program tahsin sembahyang, buat cara tanya Tuan Haji Roslan. Dia biasa buat. Belajar dengan dia tak apa. Nampak? Buat sembahyang, praktik satu-satu, wuduk praktik satu-satu. Ini kita untuk budak-budak tadika je. Budak tadika belajar, tua-tua dah belajar dah. Benda tu kena ada. Sebab apa? Sembahyang itu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman ini, berjayanya orang beriman apabila sembahyang mereka itu khusyuk. Nampak? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bila Allah Ta'ala sebut inna salah, sesungguhnya sembahyang, tanha anil fahsya'i wal munkar, menegah sembahyang tadi daripada perkara yang keji dan perkara mungkar. Sembahyang yang bagaimana? Sembahyang yang biasa-biasa orang buat tu ke sembahyang yang lalai, sembahyang yang macam mana yang katakan as-salah tu? Nampak? Maka ulama tafsirkan alif lam pada perkataan as-salah, alif lam lil kamal. Maknanya alif lam yang menunjukkan sembahyang yang sempurna. Sembahyang yang sempurna dari segi syarat rukunnya, sembahyang yang sempurna dari segi rohaninya, itulah sembahyang yang mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Sebaliknya, kalau sembahyang yang tak cukup syaratnya, sembahyang yang tak cukup rukunnya tak cukup, baca Fatihah tak ada program membetulkan bacaan Fatihah, baca Fatihah pun dari dulu tak pernah diperbetulkan. Kalau sekiranya ada macam tu, berarti sembahyangnya masih biasa. Nampak? Sebab itu benda ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Tuan Guru almarhum Tuan Guru, kalau kita tengok dalam kitab Hidayatus Sibyan karangan Tuan Husin Kedah, dia tulis dalam tu syarat-syarat nak baca Fatihah ada 21 syarat. Bukan sikit bang. Nak baca Fatihah itu banyak syarat dia. Nak takbiratul ihram 21 syarat takbiratul ihram dalam sembahyang. 21 syarat lebih banyak daripada rukun sembahyang. Nak takbir apa nak buat, semua itu ada dipraktikkan, mesti dipelajari insya-Allah. Enak. Kata musannif rahimahullah, wa ja'ala fiha jannatal ajilati lil muhibbin wa ma'dina asraril asyiqin, dan menjadikan padanya pada sembahyang itu dapat lazat manis khidmah sembahyang yang menepati syurga yang disegerakan di dalamnya, di dalam dunia bagi segala hambanya yang muhibbin. Allahumma salli ala. Dan menjadikan, yakni Allah Ta'ala menjadikan, Allah Ta'ala jadikan sembahyang itu, di dalam sembahyang tadi itu dapat satu kelazatan. Lazat ini kata setengah ulama, man lam yazuk lam yadri. Perkataan lazat ini kita tak boleh nak tafsirkan. Lazat ini satu benda yang tak boleh kita nak tafsirkan. Perkataan lazat, hanya kita boleh cakap man lam yazuk lam yadri. Siapa tak rasa tak tahu. Ini perkataan lazat. Kalau kita katakan panas, oh panas kita boleh cerita, panas ini sakit. Lazat ni tak boleh nak cerita. Macam dulu dalam kitab Ayyuhal Walad tadi tu, kan? Dia kata sesiapa yang tak merasai lazat bersama dengan Allah, maka dia tak boleh nak ditafsirkan, tak boleh nak cakap. Bahkan mesti kena rasa dulu. Macam saya cakaplah, contoh katakan saya ambil satu madu, kan? Madu bukan bermadu. Saya ambil madu je. Saya ambil satu madu, saya katakan ini adalah madu daripada Yaman. Daripada ul Yamani, daripada Yaman madu ni, kan? Contoh kata saya ambil madu ni daripada Yaman.
Madu apa? Madu sumrah, madu samrah. Tolonglah katakan. Madu sidir ke apa tak kira lah. Lazat madu ni, manisnya madu ni peram. Orang beli tak? Tak beli. Sebab apa? Sebab tak rasa. Nampak? Nak tahu, ambil sikit. Bila rasa, apa yang kita cakap, kadang-kadang yang dia cakap pun tak sama. Perkataan lazat. Nampak? Kita cakap madu ni manis, madu ni. Dia kata, lah manis dia ada kelat-kelat sikit. Kan lain lah tu. Sebab itu kata perkataan lazat, ini perkara sesuatu yang malam yazuk lam yadri. Siapa yang tak rasa tak tahu. Maka Allah Ta'ala telah ciptakan sembahyang ini merupakan di dalam sembahyang itu ialah satu kelazatan. Kelazatan manis khidmat sembahyang yang menepati syurga yang disegerakan akan di dalam dunia bagi segala hambanya yang muhibbin. Sembahyang ini ibaratkan syurga yang disegerakan. Sebab apa katakan syurga yang disegerakan? Nikmat yang paling besar di dalam syurga itu ialah wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Itu nikmat yang paling besar di dalam syurga. Yang mana nikmat besar dalam syurga dapat menyaksikan akan zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar. Dapat berhadapan, musyahadah, menyaksikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahyang ini, orang yang betul-betul sembahyang seolah-olah sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan akan kemusyahadah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ialah sebesar-besar nikmat. Nampak? Sebab itu bila disebutkan perkataan al-ihsan fil ibadah, bila disebutkan Rasulullah ditanyakan al-ihsan, akhbirni anil ihsan. Ditanya malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, cuba khabarkan kepada aku apakah yang dikatakan al-ihsan, kesempurnaan ibadah itu. Kesempurnaan ibadah itu bagaimana? Maka kata Nabi SAW, anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah. Apa saja jenis ibadah, sama ada sembahyang ke, belajar ke, berzikir ke, selawat ke, sedekah ke, puasa, apa saja jenis ibadah. Bila sebut ibadah, amal ini ialah harakatul jismi awil qalbi. Jangan kita tafsirkan, bila sebut ibadah ni sembahyang, bila ibu sembahyang ni sedekah, bila sebut tak. Ibadah itu apa yang dikatakan ibadah? Kata dalam kitab tuan kita Aiqazul Himam, syarah bagi kitab Hikam bagi Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari, dalam mukaddimah awal-awal kitab lagi, dia kata ialah al-amalu huwa harakatul jismi awil qalbi. Bila sebut dikatakan beramal, beramal itu dengan makna pergerakan zahir ataupun batin. Walaupun zahir kita boleh buat benda-benda lain, tapi batin kita buat apa? Kalaulah zahir kita sedang memasak, takkan dalam batin kita pun pegang sudet. Kalau zahir kita tengah mancing ikan, takkan dalam batin pun tengah mancing ikan juga. Dalam batin tu dia tak buat apa, dia kosong. Nampak? Bila sebut amal, harakatul jismi awil qalbi, ialah pergerakan, gerakan yang berlaku, gerak dan diam yang berlaku sama ada pada anggota zahir ataupun anggota batin. Dua-dua. Nampak? Cuma perbezaan dia, kalaulah pergerakan zahir atau batin itu disandarkan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita musyahadah la ta'sira li syai'in minal kainat, la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita katakan aku tak boleh buat apa-apa ini melainkan Allah Ta'ala, dalam pandangan kita, musyahadah kita, kita masih buat, contoh kita buat, tapi kita hati kita, aku tak boleh nak hasilkan perkara ini melainkan Allah. Contoh kata, kalaulah pergerakan dan hati ataupun anggota yang zahir itu disandarkan kepada Allah Ta'ala, fahuwa ibadatun, maka itulah yang dikatakan ibadat. Nampak? Tapi kalau sekiranya perkara itu disandarkan ila nafsik,
Kalau perkara itu disandarkan pada diri kita sendiri, au li ghairi, ataupun untuk yang lain, maka itu dikatakan adat. Nampak? Sebab itu sembahyang ada yang ibadat, ada yang adat. Kalau kita sembahyang tak sandarkan sembahyang itu kepada Allah, maka sembahyang itu dia jadi adat. Jadi macam adat. Allah sembahyang baca Fatihah, jadi adat, kosong, tak ada apa. Tapi kalau kita sandarkan, nampak? Aku tak boleh berdiri pada hari melainkan Allah Ta'ala yang mengizinkan. Syukur, Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan aku qiyam. Syukur Allah Ta'ala berikan aku mata boleh melihat. Nampak? Kita sandarkan semuanya kepada Allah, maka dia akan jadi ibadat. Sebab itu kalau nak fikirkan, nak beramal ni susah ke senang? Senang je. Nampak? Apa yang kita buat, sandarkan kepada Allah. Itulah yang dikatakan amal. Sebab itu doa kita, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, engkaulah maksud tujuan hidupku. Maknanya aku nak buat dalam apa saja urusan yang aku buat, dalam apa saja perkara yang aku buat, tak kiralah bermain ke, riadah ke, tak kiralah apa-apa pun, engkau adalah maksud tujuan. Waridhaka matlubi, dan apa yang engkau nak, dan apa yang engkau redha, dan apa yang engkau tuntut, dan apa yang engkau suka, dan apa yang engkau gembira kalau sekiranya aku lakukan, itulah matlubi, itulah tuntutan yang aku nak buat. Itu doa kita. Nampak? Biarlah walaupun kita duduk di luar jual cakoi ke, itulah kata kan, jual cakoi ke, buat air kopi kat kedai ke, kalau sekiranya ini yang diredai oleh engkau, inilah tuntutanku ya Allah. Sebab itu kalau doa ini kita buat, amal hari demi hari, maka kita akan dapat perubahan. Apa yang Tuhan tak suka, kita tak nak buat. Jadi macam tak selesa nak buat. Nampak? Kita jadi macam miang nak buat. Sedangkan sebelum ni perkara itu dah jadi adat. Nampak? Perkara itu dah jadi adat bagi kita. Tapi bila kita dah minta, ya Allah, tolong berikan segala yang engkau redha itu, berikan kepada aku. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Dalam dunia ni kita minta satu saja. Ya Allah, kau redhalah di atas hidup aku, di atas dunia. Satu tu je. Nampak? Walaupun aku miskin, aku jahil apa sekalipun, aku nak engkau redha di atas kehidupan aku. Sebab apa? Sesiapa yang Allah Ta'ala redha di atas dunianya, maka di akhirat Allah Ta'ala akan redakan dia di akhirat pula. Nampak? Orang yang dapat masuk syurga ialah mereka yang Allah Ta'ala reda di atasnya untuk masuk syurga. Kalau dalam dunia lagi kita menuntut, insya-Allah mudah-mudahan Allahumma ja'alna min radiyatan mardiyah. Nampak? Sebab itu bila masuk dalam sembahyang, bila buat perkara yang diredai oleh Allah ini, kita buat perkara yang diredai oleh Allah, maka bila berlaku perkara yang tak diredai oleh Allah Ta'ala tadi itu, kita rasa macam sengal. Kata guru kami, macam sengal. Macam orang sakit pinggang, macam tak selesa. Nampak? Bila keadaan kita begitu. Sebab apa? Itu tanda rahmat Allah Ta'ala sudah sampai. Itu tanda doa itu Allah Ta'ala mustajabkan. Nampak? Doa mustajab ni bukan main. Kadang-kadang dia datang dengan teguran. Sebab itu kata Nabi SAW, sesiapa yang menginginkan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan berikan dia kebaikan. Iza aradallahu li'abdihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah Ta'ala nak kehendakkan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan bagi dia fahaman dalam agama. Kalau sebelum ni dia jenis bebas, pumpang, hai, rasa ni dah rasa miang lah, macam tak selesa lah pula. Pakai baju bergantai-gantai. Contohlah katakan, sebelum ni berantai, bertatu. Sekarang ni bila dah doa macam tu, dia akan nampak, rasa miang lah pakai rantai ni. Contoh kata. Sebab apa? Itu tanda doa Allah Ta'ala terima. Tapi Allah Ta'ala terima pun Allah Ta'ala bagi kita choice, awak nak ataupun tidak. Nampak? Contoh kita kata, orang yang dah fed up dengan maksiat dia, saya dah bertaubat daripada mencuri. Contoh kata, saya dah tak nak mencuri dah. Nampak? Dah taubat dah. Taubat nasuha lah. Tapi bila sampai ada satu ketika,
Bila datang, dia datang masuk di masjid di surau, dia nampak ada satu dompet dekat atas tembok tu. Perasaan mencuri itu dia akan keluar balik tau. Tu lain clear tu, orang semua tengah semayang tau. Nampak? Dia akan keluar balik. Ataupun dia akan masuk, duit dekat tabung tu masuk tak habis tu, tengok macam warna purple. Kan? Ini RM100 ni orang masuk tak habis, ni ada keluar ekor sikit ke atas kan. Kalau nak tarik tu boleh sangat, dia akan keluar. Tetapi walaupun sifat keburukan tu keluar, sifat kebaikan itu akan nasihat dia balik. Engkau kan dah bertaubat. Nampak? Kau kan dah bertaubat, kau dah janji, dah kata dulu tak nak buat dah, takkan nak buat balik. Masukkan dalam tu lagi bagus. Yang pula syaitan ni pun dia bisik pula, ini untung ni 100 ni, bukan sikit-sikit ni, jangan. Nampak? Waktu ketika itu, kat mana pilihan yang kita letak? Seolah-olah ada dua button di sini, ambil ataupun tidak, ambil ataupun tidak. Nampak? Kalau kita benar-benar ikhlas kerana Allah, maka kita akan tekan button nak tadi itu, tidak ambil tadi itu dengan seikhlas hati. Kita pun rela tak nak mencuri. Nampak? Tapi kalau sekiranya tak apalah, ini mungkin last aku, last. Siap. Nampak? Ni last ni, tak apalah. Kali ni last ni, sebab dah ada peluang ni. Kali ni last. Lepas ni tak ada lah. Lepas ni kita taubat betul-betul lah. Siap. Azan dulu. Tak azan, sambung je. Tak ingat dah surah mana yang surah azan dulu. Sebelum ni ada lah surah tu azan dulu. Dah tak ingat surah mana satu. Nampak? Sebab itu bila katakan orang yang mendirikan sembahyang, apabila dia menegakkan agama dia, waja'ala fiha arkanuddin, Allah Ta'ala jadikan sembahyang itu sebagai tiang bagi agama, maka orang yang mengerjakan sembahyang yang sempurna, dia akan dapat benda-benda tu. Orang panggil nasihat awatif, ataupun lintasan-lintasan hati tu dia akan ada. Setiap kali nak buat jahat, dia akan keluar. Jangan buat. Dia akan ada. Itulah yang dikatakan as-salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang ada pada kita ialah choice, pilihan. Kita tak boleh nak katakan, saya terpaksa kena curi. Tak ada. Saya terpaksa buat maksiat. Tak ada. Bahkan itu adalah pilihan engkau. Nampak? Sebab itu di akhirat, dalam syarak pun, dalam fiqah, la hukma liman nasya wa liman sahwa. Tidak ada hukum bagi orang yang lupa dan orang yang lalai. Dalam sembahyang pun, kalau kita terlalai di dalam sembahyang, contohlah kata kita terlupa, tengah-tengah sembahyang Allahu Akbar, tengah sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, contoh kata, tiba-tiba ada orang bagi salam, Assalamualaikum, kita pun jawab Waalaikumsalam, dengan tak sengaja, batal tak sembahyang? Ada tak syarak kata, oi batal sembahyang ni, sembahyang balik? Ada tak? Tak batal. Bahkan kena sujud sahwi sahaja. Sebab apa? Tak boleh nak hukum orang yang terlupa. Dalam puasa pun sama. Kalau dah makan, ya Allah, terlupa hari ni puasa, batal tak puasa? Tak batal. Tapi kalau sengaja buat-buat lupa, itu antara kita dengan Tuhan lah. Dah makan dah 2 pinggan, dah elok basuh tangan semua, baru teringat puasa. Bohong sangat tu. Nak ingat dulu kecil-kecil tu kan, perangai kita kan. Nak makan tu makan sampai habis tu baru teringat, ya Allah, puasa hari ni. Ayah kata menipu. Orang puasa ni first suapan tu dah teringat dah, betul tak? Kan? Ini dah puasa, tak apalah, nanti kita cakap lah lupa. Alah, macam tak pernah buat. Nampak? Sebab itu dalam syarak, kalau orang yang terlupa ataupun tak sengaja, itu tak dijatuhkan hukuman. Berarti kalau maksiat, apa yang Allah Ta'ala azabkan kepada seseorang di akhirat itu ialah bima kanu ya'malun, sebab kamu sengaja buat. Kita sengaja buat, sebab itu Allah Ta'ala hukum. Nampak? Bila kita sembahyang, dia akan ada pertolongan, orang panggil rahmat daripada sembahyang itu, dia akan tarik kita. Tapi ketika berlaku situasi macam tu, apakah pilihan kita? Buat ataupun tinggal? Pilih. Nampak? Kalau kita kata, kita buat, ambil kosong buat, berarti kita sengaja yang pilih. Kalau kita tinggal, berarti kita sengaja tinggal. Nampak?
Sebab itu di akhirat tidak ada Allah Ta'ala tak azab pada makhluknya yang buat dosa dengan terlupa. Tak ada. Nampak? Sebab apa? Allah Ta'ala dah beri dah al-awatif, lintasan-lintasan hati itu Allah Ta'ala dah bagi dah. Ketika mana kamu nak buat dosa tu, kita pun kalau nak buat dosa, Allah Ta'ala akan lintaskan, betul kau nak buat ni. Akan terbisik, itulah orang panggil suara-suara iman, suara-suara Islam yang bisik, yang tak tarik kita. Tapi sebab itulah kita katakan, kalau antara iman dengan akal dengan nafsu, kalau sekiranya akal itu mengatasi nafsunya, maka orang ini lebih hebat daripada para malaikat. Malaikat tabib pada dia. Tapi kalau sekiranya nafsu mengatasi akalnya, maka orang ini lebih teruk daripada binatang. Kekuatan akal itu datang daripada mana? Datang daripada ilmu, datang daripada sembahyang, datang daripada amal, datang daripada zikir, datang daripada selawat, datang daripada istighfar. Itulah kekuatan akal. Nampak? Kekuatan akal itu, kekuatan akal tu. Kita zikir, istighfar, sembahyang, ingat pada Allah dalam apa jua keadaan, walaupun tengah bermain, walaupun tengah berlari, walaupun tengah apa saja keadaan, ingat kepada Allah. Itu kekuatan akliyah. Nampak? Kekuatan nafsu apa dia? Ialah ghaflah, lupa lalai, lupa kepada Allah, tak ingat Allah, ikut syahwat, al-istirsal fi talabil mustalazat, sentiasa mencari kesedapan-kesedapan hidup. Ini kekuatan nafsu. Sebab itu dua-dua ini berlawan. Politik ni nampak? Ini parti akal, parti nafsu berlawan. Nampak? Kita sekarang ni antara hidup kita daripada pagi-pagi sampai ke berpetang-petang, nasihat ini nak kita lebih pada kuatkan yang belah mana? Yang belah akliyah atau yang belah nafsu? Soalannya pada kita. Nampak? Allah Ta'ala dah bagi akal, siap untuk kamu terima ilmu. Allah Ta'ala dah bagi semua, bagi dah siap, komplain, adil Allah Ta'ala. Sekarang ni kita banyak tumpu yang mana? Tumpu pada nak kuatkan akliyah atau tumpu kepada kuatkan syahwatiyah, kenafsuan? Mana yang kita lebih? Nampak? Kalau kita bagi lebih pada akal, akal lah mengatasi dia. Tapi kalau kita lebih pada nafsu, nafsu akan mengatasi dia. Nampak? Sebab itu sembahyang ini ialah yang dikatakan arkanuddin. Nah, dan tempat galian segala rahsia bagi tajalli Allah bagi orang yang asyikin, yakni rindu mereka itu akan mahbubnya. Nah, sembahyang ini ialah tempat galian segala rahsia-rahsia bagi tajalli Allah, yakni bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang asyikin, orang yang rindu, orang yang kasih kepada Allah. Sebab itu orang yang bercinta, cinta tak kenal erti putus dan cinta tak kenal erti jauh. Orang yang bercinta, cinta tak kenal erti putus. Mana ada putus? Nampak? Cinta ni kalau dah bercinta tak akan putus. Kita kalau waktu zaman muda-muda belia dulu kan, zaman remaja dulu kan, waktu berjumpa dengan kita punya apa? Orang Kelantan kata gewe. Gewe tau, Kelantan kata gewe. Orang sini panggil apa Negeri Sembilan? Takkan tak ada istilah kot Negeri Sembilan. Orang Kelantan kata gewe. Waktu bukan gewang, gewe. Waktu kita jumpa dengan kita punya makwa dulu kan, hari pertama jumpa ni, first jumpa, nampak? Bila dah balik, dah berpisah antara kita dengan dia, hati kita kat mana? Kat mana? Walaupun saya dah balik Somban, dia dekat Kelantan, jauh, PKP berapa negeri tu nak kena rentah tu. Tapi oleh kerana cinta tak kenal erti putus, walaupun jauh bagaimanapun hati ni sentiasa berhubung. Betul tak? Walaupun jauh macam mana pun hati sentiasa rasa dekat. Betul tak? Inilah asyikin, orang yang asyik, mabuk rindu kasih cinta kepada Allah. Nampak? Mabuk, tak boleh nak fikir apa dah. Kan kalau dah rindu, dah cinta sangat tu yang merapu-rapu keluar. Kan? Orang yang cinta, lepas tu kata cinta itu gila. Memang gila betul cinta tu. Orang yang bercinta kan orang cakapkan cinta yang sejati, walaupun lautan api sanggup kerenang, walaupun macam mana ayat tu kau tak reti ya. Macam mana? Orang yang cinta rindu ni walaupun lautan api sanggup ku redah kan? Kan apa lagi istilah kita tak ingat
Mana Islam? Kita tak ada mencinta dulu. Kan? Lautan api sanggup ku selam. Oi, nampak walaupun permata di bawah dasar bumi sanggup ku ambil. Ambil tu dia. Nak ayat sebab apa? Nak cakap punya kuat cinta dia tu. Waktu kata gila, gila betul. Pertama apa? Bila masa ada lautan api. Pernah jumpa kan ayat tu kan dah pening. Orang cinta kan dia cakap ayat tu orang pakai sampai sekarang tau. Nampak? Cintaku ibarat bunga yang merkah di dalam hatimu. Pula dah ada pokok ke dalam pokok tu. Ha, hebat tak hebat orang bercinta? Tak kepelik ke perkataan tu? Begitulah juga orang yang gunakan perkataan ini luahkan kepada Rasulullah. Kan banyak madaih kan, madih-madih puji Rasulullah kan. Kita kalau buat untuk perempuan boleh, buat untuk Nabi jadi bid'ah. Kat mana? Nampak? Waktu ulama kadang-kadang buat kan cerita pasal sifat-sifat Nabi yang mendalam-dalam, oh bid'ah. Habis kalau buat kat perempuan boleh? Ha? Kan? Pertama, sanggup ke redah lautan api. Satu, bila masa ada lautan api, memang tak pernah wujud lautan api ni. Yang kedua, kalau ada pun gila apa pergi redah. Nampak? Sebab apa? Orang yang cinta ni maksudnya walaupun dah putus, walaupun dah habis dah sembahyang, tapi hati sentiasa masih dengan Allah. Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal ashiqina ilaik, Allahumma ja'alna minal ladina yahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ghafarallahu lahu wal walidayhi wa li jami'il muslimin bijahi sayyidil anbiya wa awliya salihin amin. Nafa'ana Allah bihi wa iyyakum kama nafa'ana bi asli annahu jawadul karim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا لفوز بجنة النعيم والحمد لله رب العالمين. عفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.